Okey. Jadi istihsan merupakan salah satu sumber yang diperselisihi oleh para ulama. Kan? So kena bezakan Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma'. Ini memang disepakati oleh semua ulama bahawa ia merupakan satu yang boleh dianggap sebagai dalil. Sesuatu yang boleh dianggap sebagai dalil yang diterima untuk meletakkan hukum itu harus ke haram ke wajib ke sunat. Okey, sebagai dalil. Kalau kita nak meletakkan sesuatu hukum menggunakan istihsan, maka ia diperselisihi oleh para ulama. Sebab itu dipanggil sebagai hukum-hukum yang diperselisihi oleh para ulama. Jadi istihsan kita macam kita baca kemarin, dia merupakan sesuatu kaedah yang mana seseorang itu berpaling daripada menggunakan qiyas. Dia berpaling daripada menggunakan qiyas, dia menolak penggunaan qiyas kan, disebabkan dua perkara. Sama ada terdapat dalil lain yang lebih kuat daripada qiyas tersebut, ataupun terdapat dalil yang lebih khusus daripada dalil qiyas tadi. So dua sebab tu kena tahu. Maka dalil yang lain tu lebih kuat ataupun dalil yang lain itu lebih khusus. Okey. Saya ingin bincang macam mana maksud berpaling daripada qiyas itu. Kan? Baik. Kehujahan istihsan. Jadi semua, bukan kalau semua, jumhur mazhab menerima istihsan melainkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i secara istilahnya tidak menerima istihsan. Secara istilah tidak menerima istihsan. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahawa istihsan itu adalah bernikmat-nikmat ataupun sesuatu yang berhukum dengan sewenang-wenangnya. Seolah-olah begitulah kata beliau. Seolah istihsan itu adalah membuat suatu hukum dengan sewenang-wenangnya tanpa bersandarkan kepada hujah yang kuat. Baik. Kemudian dakwaan Imam Asy-Syafi'i ini dijawablah oleh ulama-ulama yang menerima istihsan bahawa istihsan sekiranya tidak berpandukan kepada dalil apa-apa, maka ia tidak boleh diterima. Kan? Sebab itu istihsan yang betul adalah tadi dia mesti berpandukan kepada dalil yang lebih kuat dari qiyas ataupun dalil yang lebih umum daripada dalil qiyas. So sebab itu istihsan itu disertai dengan dalil sama ada daripada dalil itu daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas itu sendiri, maslahah ataupun mudarat. Maslahah juga dikira sebagai dalil. Kan istihsan itu lebih tepat daripada qiyas kerana ia mentarjihkan dalil ke atas dalil. Maksudnya mentarjih ni ia memurnikan dalil daripada dalil-dalil yang lain. Sebab dalam dalil ni banyak. Jadi istihsan ini dia memurnikan daripada dalil-dalil yang banyak tu, dia memurnikan, memilih dalil yang paling kuat, dalil yang lebih khusus bagi sesuatu masalah itu. Jadi ia bukanlah sesuatu kaedah yang meletakkan hukum secara hawa nafsu, secara sia-sia ataupun secara suka-suka. Jadi dia mesti bersandarkan kepada dalil. Kalau orang kata saya istihsan apa? Istihsan tak tahu, suka-suka lah kot. Pasal saya tengok macam tak sesuai. Hati sesuai, tak istihsan lah. Tak boleh. Dia mesti berpandukan kepada dalil. Okay, baik. Okey. Jenis istihsan. Dia ada beberapa jenis. Istihsan ni ada beberapa jenis. Okay. Yang pertama sekali, istihsan dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Dia berpaling daripada qiyas. Berpaling, tidak memegang qiyas, tapi dia memegang Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang mana Al-Quran dan Hadis itu dalilnya lebih kuat ataupun dalilnya itu lebih khusus
daripada dalil qiyas tadi. Kan? Okay, contoh konsep istihsan. Contoh dalam jual beli salam. Jual beli salam. Jual beli salam ni kita boleh kata macam pre-order lah. Kan? Biasa beli pre-order tak? Daripada Lazada ke Shopee ke. Biasa beli tak? Kan? Biasa kan? Slide di bawah tak nampak. Slide apa yang tak nampak tu? Nampak slide tak? Yang tak nampak slide, cuba keluar daripada Webex ni dan masuk semula. Okay. Jual beli salam itu salam tu macam pre-order lah. Maksudnya apa? Kita bayar, kita tempat barang, kemudian kita bayar. Kan? So barang dia, seller tu tak lagi barang tu kat dia. Kan? Seller tu barang tu tak ada, tapi dia dah ambil order. Kan? Dia dah ambil order. Okay, jadi kita pun bayarlah kat dia. Dia kata pre-order barang sampai dalam masa 2 minggu. Pasal apa 2 minggu? Pasal dia tak ada barang tu kat dia. Kan? Kita order dekat dia, saat lagi dia akan order daripada China. Contohnya kan. Dia order daripada China. Macam contoh baru ni saya beli mesin kopi yang brew tu. Mesin kopi ni yang macam tu kat Starbucks tu saya beli, tapi saya beli yang kecil bawahnya. Kan, dalam RM700. Jadi saya order dekat satu seller ni kan. Dia tulis itu pre-order, hantar dalam masa 2 minggu. Okay, so saya belilah. Kan, saya tahu pre-order tak apalah, 2 minggu pun tak apa, saya tunggulah. Kan, kita bayar full payment. So bila saya bayar full payment, dia tak buat shipping tu directly kan, sebab barang tu tak ada kat dia. Lepas dia dapat order saya, dia tempah daripada China. Jadi dia seller token daripada China tu hantar pi barang kat dia kan, dia dapat barang kat dia, dia post mail dekat saya. Okey. Ada kawan yang tak dapat slow. Okey, yang tak dapat ni ada rakan. Okey. Boleh orang line slow boleh follow melalui Facebook streaming Saya buat Facebook streaming. Saya nak setting Facebook streaming live je. Saya lupa, sebelum ni saya memang buat Facebook streaming tu. Tunggu sana. Kita nak lagi orang rakan-rakan yang bermasalah. Apa yang ada masalah, terdengar sekat-sekat, line tak clear, boleh FB Live. Saya Dr. Amir Wan. Saya dah streamingkan kita punya live kuliah ni dalam Facebook.
Kan? Facebook dia lebih ringan lah. Kalau live streaming itu dia lebih ringan sikit. Sebab ada masalah internet, boleh melalui Facebook Live. Okey. Sampai tamat tu tadi. Cerita mana tak apa saya sampai lupa. Baik salam. Kan, kita sampai dekat baik salam. Okey. Asalnya kaedah baik salam dia tidak boleh diterima dalam hukum hakam Islam. Dalam muamalat dia tidak sah. Pasal apa? Pasalnya kita berjual beli dengan seseorang yang tidak memiliki barang tersebut. Kan? Syarat sah jual beli mestilah pemilik itu memiliki barang. Kan? Nabi SAW pernah berkata sebuah hadis, janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Asal konsepnya tak boleh jual barang yang tidak dimiliki oleh kita. Kan? Kita jual handphone. Tapi kita tak ada handphone. Tapi itu kita jual apa? Kan? Akad tu pada atas apa? Pada sesuatu yang tak wujud lagi. Jadi ikut konsep muamalat yang asalnya tidak boleh berjual beli sesuatu yang tidak kita miliki. Benda tu milik orang tapi kita dah jual dah. Kan? Macam apa pre-order lah. Kan? Kita jual kat dia mesin kopi. Saya lah. Contohnya, kan? Seller tu jual kat saya mesin kopi tapi seller tu tak ada. Mesin tu tak ada dia. Dia pun tak miliki lagi mesin tu. Kan? Asalnya tak boleh. Kemudian datang sebuah hadis yang lain. Nabi SAW berkata mengenai baik salam tadi, pre-order tadi ni, maka Nabi berkata siapa yang mendahulukan bayaran antara kamu, maka hendaklah dia melakukan dengan sukatan yang diketahui, berat yang diketahui dan juga tempoh yang diketahui. Slide tak nampak? Okey, slide. Stop share lagi. Saya share semula lah. Okay, saya share semula. Boleh nampak kot? Ya. Boleh nampak tak? Saya dah share semula. Dah nampak dah. Okey. Jadi daripada hukum yang asal, maka kalau ikut kias, pre-order yang kita buat kalau ikut kias tak boleh. Kan? Pasal apa? Pasal kalau ikut kias mestilah sesuatu barang yang kita nak jual beli itu maka kena ada dia punya pemilik dia dulu. Kan? Tapi kita istihsana, kita mengistihsankan dia dengan hadis yang lain yang lebih kuat, yang lebih khusus. Sebab hadis yang kedua ini dia lebih khusus menceritakan mengenai baik salam itu, pre-order itu. Jadi kita keluar daripada konsep asal perniagaan yang mana pemilik penjual itu perlu memiliki barang, kita istihsankan dengan satu hadis lain yang lebih khusus mengenai bab salam. Kan? Jadi maka ia dibenarkan. Maka ia dibenarkan. Buka saya nampak tak ni? Nampak kau dah? Nampak. Pasal dia tak keluar gambar. Start video. Move video. Sorry. Macam-macam tu lah. Kan? Okay, itu istihsan dengan Al-Quran. Istihsan dengan hadis. Al-Quran dan juga hadis. Jadi dia ada daripada kita keluar daripada konsep yang asal. Kalau kita menggunakan qiyas, macam itulah masih asalnya. Maka kita berpaling daripada qiyas, kita tidak menerima qiyas tetapi kita beramal dengan istihsan disebabkan ada dalil yang lain yang lebih khusus mengenai bab itu. So pre-order, maka kita dari pre-order yang kita buat ni daripada asalnya kita sepatutnya kita kena kiaskan dengan baik salam tadi. Kan? Kita kena kiaskan dengan baik salam tapi kita istihsankan kepada satu hukum yang baru disebab
berdasarkan dalil yang lebih khusus mengenai perkara tersebut. So boleh faham kan? Yang kedua, jenis yang kedua kan. Ijma' contohnya akad istisna'. Akad istisna' iaitu akad pembinaan. Akad dia macam tempah juga. Tapi tempah ni dalam istisna' ni barang tu memang tak wujud lagi. Dekat siapa-siapa pun tak ada lagi. Kan? Contoh macam kita tempah untuk buat rumah. Kan? Rumah yang kita nak tu kat mana-mana memang tak ada lagi. Ataupun tempah buat baju. Kita nak dia buat, kita bagi kat dia kain, dia buat. Kan? Jadi barang hak kita nak tu, kita tak boleh dapat, tak mana-mana pun tak boleh dapat. Macam main salam tadi, benda tu ada tapi kat orang lain. Istisna ni benda tu memang tak ada. Supaya kita nak suruh, kita nak order dekat dia supaya dia buat benda tu. Kan? Maka kalau kita menggunakan qiyas berdasarkan kepada dalil yang pertama bahawa tidak boleh berjual beli sesuatu yang tidak dimiliki ataupun sesuatu yang tidak wujud. Itu berdasarkan qiyas, dalil qiyas. Kan? Jadi kita berpaling daripada qiyas, maka ulama berpaling daripada qiyas dalam masalah akad istisna ini disebabkan akad istisna ini telah diharuskan dengan sepakat para ulama. Kan? Para ulama mengatakan walaupun tidak ada dalil mengenai istisna, tetapi ia merupakan suatu akad yang boleh diterima dalam Islam berdasarkan keperluan manusia. Kalau tidak, macam mana manusia nak tempah buat rumah? Kan? Macam mana orang nak tempah buat kasut kat dia? Orang nak tempah buat baju dekat dia? Orang nak tempah buat kek? Okay? Istisna itu adalah tempahan sesuatu yang belum wujud lagi. Kan? Jadi kita berpaling daripada qiyas, kita tidak menerima qiyas tadi, kita berpaling dengan ijma' para ulama. Kan? Jadi diharuskan akad tempahan, akad istisna tadi ni. Okey. Kemudian juga istihsan dengan huruf. Kan? Istihsan dengan huruf. Okay. Contohnya, keharusan mewakafkan harta alih seperti buku, kereta, bekas dan umpamanya. Sebabnya asal bagi harta wakaf, syarat untuk mewakafkan sesuatu mestilah sesuatu yang barang kita nak wakafkan itu dia harta yang tidak alih. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak boleh berubah. Duduk tempuh saja. Tak boleh kita pergi angkat dari tempat lain. Sebab wakaf ini merupakan suatu akad yang berkekalan. So dia memerlukan barang yang kita nak wakafkan itu mestilah dia tahan lama. Jadi para ulama dahulu mengatakan wakaf itu hanya sah pada rumah dan juga pada tanah. Kan? Pasal kedua-duanya harta tidak alih. Jadi tak boleh nak musnah dalam masa tempoh masa yang singkat. Kan? Namun maka uruf sekarang ini maka masyarakat telah menerima mewakafkan harta-harta alih. Kan? Kita wakaf Quran, kan? Kita wakaf kereta, kita wakaf van jenazah dekat masjid, kan? Kita wakafkan kerusi dekat surau, kita wakafkan pen kepada sekolah dan sebagainya. Kan? Kalau ikut kepada konsep asal qiyas, maka tak boleh. Kan? Berdasarkan qiyas, dan wakaf itu hanya pada harta yang kekal, harta yang boleh tahan lama. Tetapi kita istihsankan dengan huruf, katakan bahawa huruf ini dalilnya lebih kuat dalam bab harta tidak alih ini. Kan? Huruf sebab tu orang dah biasa tengok wakaf ni, kita dah tengok biasa orang duk wakaf Quran lah, buku, kitab, macam-macam lah. Kan? Hatta sekarang ni ada pula wakaf tunai. Kan? Duit pun wakaf juga. Kan? Ada orang wakaf sementara. Kan? Wakaf, berapa nak wakaf berapa lama ni? Saya wakafkan ini untuk masa 5 hari. Lepas 5 hari saya ambil balik. Pun ada juga. Kan? Orang wakaf kan. Jadi konsep wakaf itu telah berubah berdasarkan uruf masyarakat. Daripada terdahulu kepada sekarang.
Jadi ulama telah menerima. Jadi kita istihsankan konsep wakaf itu yang asal kepada satu hukum yang baru mengharuskan wakaf harta alih kan berdasarkan uruf masyarakat. Sebab kalau kita ikut istihsan tadi, maka berdasarkan wakaf pada qiyas tadi, maka qiyas itu wakaf mesti kekal. Sebab berdasarkan hadis ni, jika seorang itu meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 sadaqah jariyatun ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariyah maksudnya sedekah tu mestilah sedekah yang berkekalan ikut hadis. Sebab qiyas itu berdasarkan pada dalil. Itu dalilnya dalil inilah kan. Sedekah tu kita nak buat sesuatu yang wakaf itu mestilah jariyah, mestilah berkekalan. Jadi yang berkekalan ni rumah dengan tanah je lah. Tapi urus masyarakat tidak perlu. Ada juga jenis kita istihsan dengan darurah. Kita istihsan dengan darurah. Kan? Contohnya, kita mengikut qiyas, maka tidak boleh melakukan penipuan di dalam perniagaan. Walaupun sebesar pasir pun tak boleh. Sebab apa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menipu dalam perniagaan, maka dia tidak termasuk daripada golongan kami. Dan orang yang berbuat dusta dan tipu tempatnya di dalam neraka. Kalau mengikut qiyas, perniagaan tidak boleh buat barang penipuan di dalam perniagaan. Tetapi dalam masalah-masalah tertentu ni kita tak boleh nak elak. Kadang-kadang kita duk beli beras kan. Makan nasi ni Allah rasa batu. Sebab dia punya batu. Hai kata apa peniaga ni jual kat aku beras ada batu. Masyarakat kata memang tak boleh nak buat apa lah kan. Kita duk beli beras tu memang kadang-kadang dia termasuk lah sebiji, 2 biji itu biasalah kan. Ini timbang macam mana boleh ada pasir ni nak buat macam mana kami tak boleh nak asingkan batu daripada beras tadi ni kan. Pasal dia tambah kecil. Batu kecil tu. Jadi dalam masalah ini maka ulama istihsankan bahawa sesuatu yang mudarat. Contohnya nak batu sebiji batu kecil tu dalam sekilo beras itu tidak dimaafkan. Tak ada masalah. Begitu juga kalau kata ayam telaga, perigi. Perigi ni bila masuk, kata kambing mati masuk dalam telaga. Kan? Dia masuk dalam tu, mati dalam tu. Kan? Jadi keluarkan kambing bangkai tadi ni. Jadi macam mana nak cucikan balik yang telaga tadi ni? Telaga dia ada mata air kan. Jadi dia sentiasa mengalir masuk. Jadi ulama mengatakan walaupun kita tak boleh nak hilangkan semuanya, kalau ikut qiyas, mestilah benda tu mestilah kita sucikan. Sesuci-sucinya. Tak boleh tinggal sedikit pun ayat yang bernajis. Jadi maka kita mengatakan bahawa kita mengeluarkan sebahagian air sehingga kita merasakan memadai untuk menghilangkan dia punya bau, dia punya rasa, dia punya warna bangkai tadi. Maka istihsana, maka dibenarkan begitu. Dibenarkan begitu. Kemudian ada juga jenis kita istihsankan dengan maslahah. Dengan maslahah. Istihsankan dengan maslahah. Contoh yang diberi ini adalah pemberi perkhidmatan umum tidak perlu bertanggungjawab ke atas kerosakan harta yang dipegangnya jika ia rosak tanpa berlaku sebarang kecuaian atau melampaui batas. Kerana kerosakan berlaku disebabkan kondisi harta yang tidak baik. Pemberi perkhidmatan umum ni pekerja lah. Ada pemberi perkhidmatan umum dan ada pemberi perkhidmatan khas. Ada perkhidmatan umum, ada pemberi perkhidmatan khas. Pemberi perkhidmatan khas ini adalah seseorang yang bekerja makan gaji. Dia bekerja dengan orang lain. Jadi sebab apa dia khas? Pasal khidmat dia hanya untuk majikan dia saja. Khidmat dia untuk majikan dia saja. Jadi pekerja yang khidmat dia untuk majikan dia, maka dia tidak
apa ni dhamik, di atas kerosakan yang tidak sengaja. Kan? Kerosakan yang tidak sengaja. Apa contohnya orang yang kerja waiters kedai makan kan. Dia bawa ayak apa semua. Kadang-kadang berlaku kemalangan. Ada pun ayak licin kat lantai dan dia jatuh dan pecah cawan itu. Dia perlu mengganti. Pasal apa? Dia memberi perkhidmatan khas dan kerosakan itu berlaku bukan sengaja. Jadi pada asalnya dia tak boleh bagi itu potong gaji dia disebabkan cawan yang pecah tadi ni. Kan? Pasal dia ni kerja dengan khas dengan dia. Kan? Pemberi perkhidmatan umum pula adalah orang yang niaga. Kan? Contohnya orang yang bagi servis untuk kedai dobi. Kan? Jadi orang yang hantar dobi kat dia ni, orang yang dia servis tu, ramai orang lah. Kawan ni pun dia servis, kawan ni pun dia servis, kawan ni pun dia servis. Orang yang ada bengkel kereta. Kan? Jadi dia beri perkhidmatan umum. Kan? Orang ni hantar kereta kat dia, orang ni hantar kereta kat dia. Kan? Orang yang repair mesin. Orang yang macam-macam lah. Kan? Jadi itu adalah memberi perkhidmatan yang kadang-kadang contoh yang dia ni peniaga dobi. Kan? Orang main hantar baju dekat dia. Kan? Main hantar baju dekat dia. Tiba-tiba dia basuh baju macam biasa lah. Kan? Tiba-tiba basuh baju macam biasa. Bila nak hantar main kat customer, pasal apa ni ada koyak ni? Saya hantar tak ada koyak. Kita, saya mana tahu. Kan? Pada asalnya, asal ikut qiyas, maka orang itu tidak perlu mengganti. Sebab ia bukan sesuatu yang disengajakan. Dia pun tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba basuh-basuh koyak. Kan? Mungkin baju kawan tu, dia memang dah rebut. Dah rebut. Basuh dobi dia, mesin dia ni mesin baru. Mesin baru. Jadi koyak lah baju tu. Jadi dia pun tak tahu benda tu rosak pasal apa. Kan? Pada asalnya dia tidak perlu berganti. Kan? Namun disebabkan sifat amanah, kejujuran yang semakin menipis dalam masyarakat, maka ulama yang dimulakan oleh Sayyidina Umar mengatakan berpandangan bahawa orang yang bagi perkhidmatan umum ini sekiranya berlaku kerosakan, maka dia kena menggantikan balik. Pasal apa? Manusia ni dia tak boleh dipercayai dah. Kan? Duk kira nak kerentong orang, nak kira nak tipu orang dan sebagainya. Jadi orang yang berhutang umum, maka dia gantikan sebabkan terdapat masalah di dalam perkara tersebut. So ada pertanyaan Ahmad Fahim, kalau beli barang online kita bayar dulu sampai kemudian, itu konsep istihsan jugalah. Itu kalau kita nak itu saya ingat dia kalau isu yang barang sampai kemudian itu tak ada isu sangatlah. Sebab seller itu kalau dia memiliki barang tersebut, dia menjadi perniagaan biasa. Kan? Dia jadi perniagaan biasa. Kita jual beli barang dia. Dia memang ada barang, kita beli dekat dia. Kan? Cuma dia nak hantar tu lambat sikit lah. Itu perniagaan biasa. Yang saya maksudkan istihsan tadi itu adalah peniaga tu, seller tu tak ada barang kat dia. Kan? Kita beli barang kat dia, dia tak ada barang tu. Tapi dia kena pergi beli kat online dulu. Baru dia main delivery kat kita. Itu maksudnya kita istihsan kan dengan nas tadi ni. Dalil daripada nas tadi ni. Okey. Kalau yang biasa ni, dia tak ada. Dia bukan istihsan. Dia jual beli biasa. Dan yang terakhir, istihsan dengan kias tersembunyi. Istihsan dengan kias tersembunyi. Contohnya, kan, lebihan air yang diminum oleh burung pemangsa. Lebihan air yang diminum oleh burung pemangsa. Burung pemangsa tu contohnya apa? Contohnya macam helang, macam gagak, macam burung hantu. Okay. Berdasarkan qiyas, maka hukum ayak yang dia minum. Contoh di depan rumah kita ni ada satu kolek ayak lah, ada satu timba ayak dalam timba. Kan? Tiba-tiba minum. Dan yang burung minum ni burung yang makan bangkai dan sebagainya. Kan? Contoh kata burung gagak lah. Dia makan minum ayak tu.
Jadi ayak dan lebihan dia tu, kalau ikut kepada qiyas, ayak itu menjadi najis. Sebab apa? Kita kiaskan dengan harimau. Harimau ke, apa ni, singa ke, kan? Sebab dan singa, dia makan bangkai. Bila dia makan bangkai, minum ayak tu, jadi ayak tu kena dengan mulut dia yang tadi dia makan bangkai, maka ayak tu najis. Kalau ikut qiyas, kalau burung pemangsa minum ayak tu menjadi najis. Kalau ikut qiyas. Kan? Tetapi dalam hal ini ulama istihsankan dengan qiyas yang tersembunyi. Dia berpaling daripada qiyas yang pertama kepada qiyas yang lebih tepat. Mengatakan bahawa kita tak boleh kiaskan burung dengan harimau. Kita tak boleh kiaskan burung dengan singa yang minum ayak. Pasal apa? Pasal burung dia minum guna paruh dia. Dia minum guna lidah. Jadi lidah tu mengandungi najis. Dia minum, maka najis daripada lidah tu jatuh kepada ayak. Tapi burung dia tak minum lidah, dia minum guna paruh. Dan paruh itu suci. Jadi dalam masalah ini, katakan jika ada satu baldi ayak di depan rumah kita, ayak tu bersih asalnya, dan burung gagak main minum, burung helang main minum, burung hantu main minum, maka ia masih lagi dikira sebagai bersih. Masih lagi dikira sebagai istihsanan kepada qiyas yang lebih tepat daripada qiyas yang pertama. Okey, boleh faham itu? Boleh faham tak mengenai istihsan? So dia ada 6 jenis istihsan lah. Kita boleh istihsankan dengan Al-Quran, hadis, istihsankan dengan ijma' ulama, istihsankan dengan uruf, maslahah, qiyas tersembunyi dan sebagainya. Okey dah. Saya harap semua faham lah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan. Okey. Di bawah ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soalan. So saya nak minta setiap orang pilih salah satu daripada 7 masalah ni, kajian kes ini, kan? Tolong pilih salah satu dan berikan hukum dia. Pertama, berikan hukum dia. Yang kedua, nyatakan istihsan ni dengan apa? Antara yang 6 tu. Kita istihsankan dia. Kalau kita kata dia harus. Okay, harus tu istihsan dengan apa? Dengan Quran ke? Dengan hadis ke? Dengan ijma' ulama ke? Dengan qiyas tersembunyi ke? Dengan maslahah ke? Okay. Yang dua, contoh makan dan minum semasa berpuasa secara tidak sengaja. Kan? Kalau kata makan minum ni memang batal lah sembahyang. Sembahyang, batal puasa. Kan? Tapi kita nak istihsan kan, kita nak kata okey tak batal. Okey tak apa, tak batal. Kita istihsan dengan apa? Kena pilih. Kena nyatakan hukum dia yang pertama, dan yang kedua kena menyatakan ya kita istihsankan dengan apa? Okey. Dan sekali lagi boleh buat. Okey. Buat. Contoh, saya nak sharekan tentang istihsan yang berlaku sini lah. Ada tak siapa-siapa di sini yang masuk ASB? Ada tak invest, simpan duit dalam ASB? Ada tak? Wow. Okey. ASB asalnya ia telah dinyatakan oleh Suruhanjaya Security sebagai tidak patuh syariah. ASB lah. Dia ada 2. Satu lagi ASBI yang Islamic punya. Ni yang pertama ni yang saya cerita ni ASB Amanah Saham Bumi Putra. Okay, ASB. Pasal apa dia tak patuh syariah? Bila ditubuhkan ASB tu kan, jadi orang semua pakat belilah unit saham, unit amanah ni. Kan? So dah dapat modal terkumpul. Jadi modal terkumpul itu, maka dia antara investment pelaburan yang dia buat adalah dia kan, Maybank. Kan? Maybank, rimau tu. Kan? Balayan banking dulu, balayan banking. Jadi Maybank. Kan? So Maybank ni kita tahulah apa dia buat. Kan? Dia bagi loan, dia bagi interest. Kan?
So dia ambil interest kat pelanggan. So interest tu apa? Interest itu riba. Kan? Jadi perbankan itu adalah perbankan berasaskan riba. Kan? Sebab itu, maka Suruhanjaya Security telah mengatakan bahawa ASB itu sebagai tidak patuh syariah. Syariah. Kan? Kemudian Majlis Fatwa Kebangsaan telah bersidang, dan akhirnya mereka membuat keputusan bahawa kita istihsankan, walau kalau ikut asalnya kiasan, maka kita boleh mengiaskan dia sebagai sesuatu yang tidak patuh syariah. Tapi istihsanan kepada masalah ataupun darurah, kan? Maka dia diharuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Disebabkan apa? Katanya sekiranya dana modal bank yang lebih kurang 200 juta, 200 bilion itu dikeluarkan daripada bank, maka kemungkinan dan diurus oleh orang lain, kemungkinan ia akan hilang, ia akan rosak. Jadi ia telah menghapuskan masalah harta umat Islam yang daripada Bumi Putra. Kan? Jadi istihsanan dengan darurah juga dan juga masalah, dan BPN juga sedang membuat perubahan dan sebagainya. Dan cuba untuk amalah saham Bumi Putra ni cuba untuk mengurangkan dia punya modal di dalam bank-bank yang berasaskan riba ni kepada pelaburan yang lain yang lebih patuh syariah. Kan? Di atas hal itu dan juga di atas masalah, saat beristihsankan daripada ikut qiyas, maka ia adalah riba dan diharamkan. Kan? Jadi orang yang pegang ada saham dalam ASB itu, maka dia telah membeli sebahagian daripada saham bank lah, kan, yang riba tu, kan. Tapi boleh katakan istihsanan dengan maslahah, dia harus dipatuakan sebagai harus oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Istihsanan. Itu contoh realiti istihsan yang berlaku lah. Yang berlaku. Dan banyak lagi sebenarnya istihsan yang ada. Okey. So saya tinggalkan kamu dengan 7 kajian kes ini. So setiap orang minta tolong pilih salah satu dan nyatakan hukum dia. Yang kedua, nyatakan dia istihsankan dengan apa. Dan tolong jawab di dalam ruangan WhatsApp grup kita. Yang HSS 2 tolong jawab Ustaz. Tulis nama dia, kan, nama pelajar tolong tulis. Lepas tu soal dia punya soalan tolong apa? Hukumnya testkan dengan apa? InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu takat ni, insyaAllah. Bertemu lagi untuk tajuk yang berikutnya pada minggu hadapan. Arakum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.